Macam mana cara nak mengembangkan? Caranya menikah. Menikah pada masa tu lagu mana? Adik-adik pun boleh. Itu syariat dia tu berkait dengan hak tu. Sekitar bagaimana nak meneruskan hidup. Tidak ada orang panggil wahyu syariat berkait dengan undang-undang, berkait dengan masyarakat, berkait dengan dia, tak ada. Hak mulanya sebagai rasul yang membawa risalah yang macam tu Nabi Nuh. Nabi Nuh yang membangkitkan sifat-sifat yang mulia, akhlak yang mulia sebagai satu unsur, sebagai satu bahan untuk tamadun yang terpenting. Ini Nabi Nuh, start situ, bukan Nabi Adam. Sebelum pada itu tidak. Sebab itulah disebutkan Nuh. Jadi sesuai dengan Nabi SAW nak bawa tu pun jenis tu juga. Bukan jenis cara nak ajar kita makan minum, tak. Hak tu tidak penting mana. Macam mana kita nak proses makanan, tak. Hak tu orang boleh fikir sendiri hak tu. Boleh fikir sendiri, terutama zaman kita. Zaman kemudian macam mana nak suruh cerah. Biar malam pun cerah. Tu boleh serah kepada manusia. Yang pentingnya syariat. Hak ni tak boleh nak fikir, manusia tak siapa nak fikir. Hak ni lah serupa dengan Nabi Nuh dulu. Lepas tu akibat dia kalau tak terima pun serupa juga. Sebab itu disebutkan Nuh dan Nabi-Nabi selepas tu. Seseolahnya manusia di peringkat permulaan tu masih di peringkat apa? Di peringkat bayi ataupun kanak-kanak nak sampai ke Nabi Nuh tu. Maknanya manusia tu belum balik lagi. Banyak perkara dia tak tahu. Asah pun dia tidak tahu. Cuma cuci pun dia tidak tahu. Gapo dia nak makan, macam mana nak menyelamatkan diri pun dia tidak tahu. Perlu diberi bimbingan itu saja. Pasal apa? Di peringkat terlalu awal. Mana alam ruhani manusia tu peringkat tu baru. Dengan sebab itu tidak sesuai kalau manusia tu dihukum semua sekali kerana kesalahan. Sebab dia bukan balik lagi, tak sampai peringkat umur tu. Apabila sampai zaman Nabi Nuh sudah balik dah. Kalau kita manusia kan 15 tahun. Di situlah mula dia ni kena tahu apa agama ajar. Benda-benda yang kadang-kadang tak ada kaitan dengan kehidupan biasa kita, tapi dia kata tak boleh buat. Yang mana akal kita tak sampai. Dia sebut kepercayaan kepada alam kubur lah, azabnya, apanya. Ada cerita benda-benda gitu. Kita kena percaya hak ni. Banyak perkara lah. Bermula daripada bila Nuh, seolah-olahnya manusia di zaman tu peringkat tu sudah balik. Tetapi balik pun dia bukan matan betul lagi. Hak matan betulnya zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana betul-betul bertanggungjawab. Manusia pada ketika ni dia nak menyumbang, dia nak buat sesuatu, bukan nak menerima saja. Ni zaman ni. Sebab itulah dia buat kaifa kana badul wahyi, permulaan wahyu. Wahyu ni luah, mencakupi seluruh kehidupan manusia, aktiviti manusia mesti berpandu kepada wahyu ni baru selamat. Kalau tidak, dunia ni macam-macam dah. Dunia ni tidak seperti dulu. Dunia ni penuh dengan pancaroba. Dunia ni macam-macam, perusahaan pun pelik, tidak serupa dulu. Kajian manusia pun, pengajian manusia pun tidak seperti dulu. Betul-betul dia ni ketika orang panggil bukan remaja, dewasa. Ni dewasa. Orang dewasa sesuailah ilmu dia kena bagi pun lebih luas. Bukan sekadar syariat apa asas-asas, tidak. Lebih daripada itu. Bukan sekadar menerima. Kalau mereka remaja tu tak boleh nak kerja lagi, menumpai ibu bapak lagi, menumpai dengan ibu bapak lagi, walaupun dia kena semayang dah, dosa dia kena jaga dah syariatnya, tetapi dia belum balik lah, belum betul-betul matang, belum betul-betul bertanggungjawab dalam keluarga, dalam masyarakat. Tetapi zaman Nabi Muhammad SAW betul-betul matang. Jadi orang yang nak terima ilmu daripada dia, panduan daripada dia ni pun betul-betul yang sesuai dengan orang yang dewasa. Orang dewasa. Tapi bukan dewasa saja, sebelum pada tu pun ada juga panduan sampai kepada peringkat dewasa. Mana betul-betul sedar dia buat kerja tu, betul-betul dia pilih tu dengan kesedaran, dengan pilihan dia yang bijaksana. Bukan dalam keadaan tak sedar pergi dengan gitu, ikut perasaan, tidak. Peringkat ni dia kena guna akal, kena guna fikiran, kena guna segala-gala. Itu yang dia sebut kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Lepas tu hadis hak mula-mula. Hadis hak mula-mula ni hadis Imam Bukhari mari daripada hadatsana al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair qala hadatsana Sufyan dan seterusnya. Imam Bukhari mari mula-mula ni kan
Hadis mula-mula, perawi mula-mula dia tu siapa? Sebab tu kalau kita ambil Sahih Bukhari ni, ambil isi dia saja, hadis saja, tak dapat maksud. Dia ada tu benda maksud. Siapa benda lagu tu dia ambil kira. Bapa Humaidi tu Abdullah bin Az-Zubair. Dia nak ceritanya isyarat kepada kita apa nama ni, guru dia hak di Mekah. Hak di Mekah paling utama ni orang Al-Humaidi, yang mana dia ada sendiri kitab dia sendiri. Humaidi ni Musnad Humaidi namanya, iaitu Abdullah, apa dia sebenarnya, Abdullah bin Az-Zubair. Imam Bukhari nak isyarat kepada apa? Maknanya kalau mula-mula sekali kita kena utama orang Mekah, dan dia ni orang Quraisy, keturunan Nabi SAW. Hak mula-mula kita kena ambil daripada keturunan Nabi SAW, Quraisy. Sebab Nabi SAW kata qaddimu Quraisyan, al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam ni terutama di zaman dia tu daripada Quraisy. Kamu kena utamakan Quraisy, sebab mereka lah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ada pertalian darah dengan Rasulullah SAW. Kita kena utamakan tu. Jadi tok guru dia di Mekah pun hak ni, wahyu mula-mula tadi sekali pun turun Mekah. Dia nak isyarat situ. Hadis yang kedua tidak, tok guru dia ni mana apa ni, orang Madinah, Abdullah bin Yusuf. Imam Malik ni tok guru di Madinah. Imam Malik terutamanya, hak besar, tok guru besar di Madinah. Dia nak isyaratnya wahyu ni ada dua peringkat. Satu peringkat Mekah, satu lagi peringkat Madinah. Jadi permulaan di Mekah lagu mana, kita perlu tahu wahyu ni macam mana permulaannya di Mekah. Permulaan di Madinah macam mana, kita perlu tahu. Itu semua ada kaitan dengan bad'il wahyi belaka. Jadi kalau kita nak kata permulaan, ada dua. Satu permulaan di Mekah. Permulaan di Mekah tu lagu mana, ada keadaan dia sendiri. Permulaan di Madinah lagu mana, dia adalah keadaan yang sebagai sebuah negara. Di Mekah tidak, di Madinah sebagai sebuah negara. Dari situ dilaksanakan syariat, di Mekah tidak. Itu bezanya. Jadi dia isyarat kepada tu, apa ni, perawi dia tu dia ambil kira. Dalam sanad yang kedua orang Madinah, dalam sanad yang pertama orang Mekah. Isyarat kepada wahyu tu Mekah, wahyu Makki, wahyu Madani. Dia bagi kepada dua. Kalau dalam Quran tu dia bagi dua gitu. Ayat-ayat Makkiyah, dia kata ayat-ayat Madaniyah, dia ada dua tu. Beza tu sebab jauh bezanya. Sebab itu kita kena ada perbezaan tu juga, kena tahu perbezaan tu. Jadi dia mari Abdullah bin Az-Zubair. Seterusnya ambil daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika di atas mimbar. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi ada dua nuskah. Adalah setengah nuskahnya dia rekah hadis. Dalam setengah nuskah ada sebut belaka. Ada dua tu. Jadi kalau mengikut nuskah yang sebut belaka, tak apa, kita ambil tu. Ia sebut belaka. Dalam setengah nuskah tidak sebut belaka. Dia panggil kharm fil hadis. Kharm yang disebut hadis dengan ringkas. Imam Bukhari nak isyarat selalu kepada seni ilmu hadis itu. Mana kalau kita mengambil kira hak ringkas tu, mana boleh hadis ini kita potong-potong, kita ambil sekerak hak mana kita maksudkan. Tidak sebut belaka. Sama ada kerana orang sudah maklum ke, ataupun kerana nak meringkaskan ada maksud kita hak ni. Hak lebih utamanya kita tumpu kepada hak ni. Itu orang panggil kharm dalam istilah hadis. Mana boleh supaya juga ayat Quran. Kita kata bila baca ayat Quran tidak semesti daripada awal sampai akhir ayat penuh, ayat tak mesti. Ambil sikit pun tak apa dah, menyampaikan maksud kita. Tak apalah, kita ambil hak lengkap lah, iaitu Umar bin Al-Khattab di atas mimbar.